oleh pihak Yang Berhormat Menteri tadi. Selesai. Yang Hormat, kalau usul dikemukakan, saya dimaklumkan dan saya bersetuju bahwa ianya harus dibuat sebelum keputusan pemilihan. Belah bagi dibuat sebentar tadi. Tuan Ibu Ketua, saya telah mencadangkan semasa ucapan saya juga. Saya telah pun cadangkan semasa ucapan saya. Boleh saya menjawab sekarang? Ya tahu, 54.2 kita bukan tidak pernah dan kita pernah melakukan dalam Dewan ini, tetapi ianya dibuat sebelum keputusan belah bagi dibuat. Ya. Yaitu betul, itu atas cadangan daripada pihak kerajaan. Okay. Ya. Tapi kerana ini daripada pihak pembangkang, kita nak satu keputusan supaya diputuskan. Hanya diputuskan saja. Saya ambil maklum dengan usul yang dikemukakan walau bagaimanapun. Saya sependapat semasa bahawa ucapan saya, Tuan Ibu Ketua, saya telah pun cadangkan bahawa sekiranya boleh, kita boleh rujuk kepada cara kuasa pilihan. ya, secara spesifik dalam ucapan tadi Yang Berhormat cuma itu sebagai sebagian daripada kandungan perbahasan Yang Berhormat. Tetapi apabila usul itu hendak dikemukakan, ianya haruslah dikemukakan sebelum keputusan belah bagi dibuat. Saya ambil maklum point of order Yang Berhormat, walau bagaimanapun keputusan saya bahawa point of order itu tidak sesuai dibawa ketika keputusan belah bagi telah dibuat. Bukan, kalau maksud ini, saya boleh dapat pencerahan. Kalau maksud ini, kalau kita nak serahkan kepada jawatankuasa pilihan, mengikut tafsiran Tuan Ibu Ketua, bilakah kita boleh buat keputusan oleh Dewan bahawa ia diserahkan kepada jawatankuasa pilihan? Ya, apabila diputuskan sebelum apabila speaker menguatkan masalah ini adalah bahawa undang-undang ini dibacakan kali dua sekarang, sebelum masa itulah usul baca kali kedua baru habis. Ya. Baru habis bila kita belah bagi. Tapi tidak selepas keputusan belah bagi dibuat, Yang Berhormat. Datuk Speaker, boleh saya bacaan kali kedua ialah selepas dia diluluskan. Ya, betul. Saya bukan nak argue, tapi saya harap bahawa kita dapat satu pencerahan di sini. Ya, bukan tidak pernah dilakukan. Selepas bacaan beberapa kali telah dilakukan, dibuat dalam Dewan ini. Ianya dibuat sebelum keputusan belah bagi dibuat. Datuk Speaker, Datuk Speaker, minta maaf, saya nak minta sama ada Datuk Speaker ada rujuk kepada 54.2. Ya. 54.2 dengan jelas menyatakan when a bill has been read a second time, it shall stand committed to a committee of the whole House unless the House on motion commits it to a select committee. Inilah permohonan kita. Such motion shall not require notice, must be made immediately after the bill is read a second time and may be proposed by any member yang dibuat oleh bagan, and the question thereon shall be put forthwith and shall be decided without amendments or debate. So very clear. Cukup jelas bahawa 54.2 terpakai. Dan Tuan Speaker, boleh saya sambung sedikit daripada sebentar ya, Wat, ya. 58.2 setelah dibaca rang undang-undang kali kedua, maka rang undang-undang itu akan terserah kepada jawatan kuasa sebuah majlis, kecuali jika majlis mengeluarkan usul menyerahkannya kepada jawatan kuasa pemilih.
So itu So adalah it can only happen after you finish the second reading. After you finish the dasar vote. Ya. 54-2, Datuk Speaker. Datuk Pengurusi, oleh kerana tidak ada orang minta, Wait for ruling. Datuk Pengurusi, Menteri, tak usah cakap dulu belum ada petaka. Yang Mohd, saya kekal dengan keputusan bahawa ianya harus dibuat sebelum diputuskan. Dan kita telah pun membuat undian bala bagi, maka ianya tidak sesuai dikemukakan pada ketika ini, Yang Mohd. Iaitu sebelum undi bala bagi dibuat. Kalau Tak apa, sebelum Yang unda belah bagi dibuat, ada bila? Agak bila? Selepas penggulungan oleh menteri? Sebelum undi bala bagi dibuat sebentar tadi. Yang Adakah Mohd. selepas penggulungan yang berhormat menteri? Tidak. Sebelum undi bala bagi yang dibuat tadi. Usul itu harus dikemukakan sebelumnya. Tapi Itulah yang lazim kita buat. Ini tak selaras dengan 542 Ya. dengan Dipertua. Cara Tuan Speaker, Dipertua boleh 54 rujuk is very clear. 542. Ya. 54-2 is very clear. Speaker, tak Speaker, we respect. Ya tahu, it's not the first time. Kita telah buat, kita telah buat ini dan It has been done before. yes, it has been done before dan dibuat sebelum undian bala bagi. No, Yang Mohd. after the first, on the second reading. After It's after. Saya minta confirmation daripada Setiausaha Dewan Rakyat. Itulah keputusan Yang Mohd. But it has been done. Ya, Setiausaha. the law is so clear, Speaker. Rang undang-undang bernama satu akta untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan Majlis Keselamatan Negara, perisytiharan kawasan keselamatan kuasa khas pasukan keselamatan di dalam kawasan keselamatan dan perkara lain yang berhubungan dengannya. Majlis dalam jawatan kuasa. Dah dalam jawatan kuasa. Setiausaha, next. Fasa-fasa 1 hingga 44. Ya. Saya akan izinkan tidak melebihi 10 minit, Yang Mohd. Yang Mohd Tumpat. Terima kasih Datuk Pengerusi. Ringkas saja saya rujuk kepada perkara 6 berkaitan dengan majlis hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut, iaitulah ada nama Perdana Menteri, Pengerusi, Timbalan Perdana Menteri sebagai Timbalan Pengerusi, Menteri Bertanggungjawab Pertahanan, Menteri Bertanggungjawab Hal Ehwal Negeri, Dalam Negeri, Menteri Bertanggungjawab Komunikasi Multimedia, Ketua Setiausaha Negara, Panglima Tentera dan Ketua Polis Negara. Datuk Pengerusi, tugas atau fungsi majlis ini mengikut perkara 4A ialah merumuskan dasar dan langkah strategik mengenai keselamatan negara, termasuklah kedaulatan, integriti wilayah, pertahanan, kestabilan sosio-politik, kestabilan ekonomi, sumber strategik perpaduan negara dan lain-lain yang penting. Jadi yang saya nak bangkitkan ialah kenapa keanggotaan majlis ini hanya terhad kepada yang disenaraikan ini sahaja, iaitu kenapa 8 orang sahaja, iaitu 5 yang bertaraf menteri dan ketua Setiausaha Negara dan Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Polis Negara sahaja. Kenapa misalnya menteri-menteri lain tidak terlibat? Mungkin Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri itu boleh dianggap sebagai sesuai dalam keanggotaan ini. Mungkin Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri sesuai. Tetapi kenapa hanya Menteri Komunikasi dan Multimedia sahaja? Dan kenapa tidak menteri-menteri yang lain? Menteri di Jabatan Perdana Menteri misalnya, yang bertungkus lumus, bersungguh-sungguh mengorbankan maruah beliau, mempertahankan undang-undang yang amat susah untuk dipertahankan ini, tidak termasuk dalam senarai anggota Majlis Keselamatan Negara yang baru ini misalnya. Jadi ini saya fikir suatu perkara yang perlu difikirkan dan saya perlu mencadangkan supaya taraf yang bertaraf menteri ini ditambah lagi. Begitu juga oleh kerana ianya suatu undang-undang yang mencabul hak
Raja-Raja Melayu, hak yang di Pertuan Agong. Paling tidak di antara anggota majlis ini ada seorang calon yang diputuskan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Sebab ini adalah suatu yang mengambil tugas yang sepatutnya mengikut perlembagaan, tugas oleh Raja-Raja Melayu, khususnya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi itu satu lagi yang saya ingin cadangkan dimasukkan sebagai salah satu anggota majlis ini, iaitu calon yang dicalonkan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Dan ketiganya, oleh kerana ianya juga melibatkan masalah berkaitan dengan kestabilan ekonomi dan sebagainya, kenapa tidak juga masukkan Gubernur Bank Negara sebagai anggota majlis ini? Seorang yang bebas, seorang yang berani. Kalau peguam negara boleh dipecat oleh Perdana Menteri atas alasan kesihatan, kalau pegawai kanan Special Branch boleh digugurkan, ditukarkan ke jabatan Perdana Menteri begitu saja, kalau pegawai kanan SPRM pun boleh ditangkap begitu saja, kenapa tidak masukkan ramai pegawai-pegawai lagi yang berintegriti lagi, yang tidak mudah dipecat seperti Gubernur Bank Negara dalam anggota Majlis Keselamatan yang baru nak ditubuhkan ini. Jadi ini cadangan-cadangan saya yang saya harap akan dipertimbangkan oleh kerajaan sebelum ianya diluluskan di peringkat yang bacaan ketiga ini. Terima kasih Datuk Pengerusi. Yang Mohd Bagan.